Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a switch. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make a switch. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. You don't know. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use the magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use the magic touch. To feel all the pain and you feel all the mental drain. But you don't know S to the P when we're there, you figure take you on a different plane. Can't contain all the loving what me got for your girl. Come and one year you call out my name. And it's a shame them wanna be your main baby girl. You know them a move too lame. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use the magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use the magic touch. Yo, yo, kissing and loving and such. Pembukaan untuk Wanita hari ini 8 Jun 2022 hari Rabu dari Julida Aerodance menceriakan set Wanita hari ini. Meriah kita tengok Betul tu, kalau kita tengok Zin goyang tadi bahu tu je lah. Ceria, memberikan energi yang positif kepada kita semua. Harapnya anda pun dapat energi positif tu dalam siaran Wanita hari ini pada hari ini. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat sahaja. Hawa hujung minggu hari tu buat apa? Baru ni cuti panjang kan? 3 hari je. Long weekend lah tu Long kiranya. weekend. Alhamdulillah ke Desaru baru ni ada kayuhan basikal di sana. Nampak kat Instagram. Nampak di Instagram. Yana pula hujung minggu okey? Yana hujung minggu preparation untuk kakak Yana melangsungkan perkahwinan hari Isnin hari tu, kan cuti juga. Baca di Twitter. Lepas tu, walaupun jumlah tetamu yang hadir 400 ke 500 orang, walaupun tak ada terlalu besar, tetapi masih lagi ramai orang dan Yana pun tak berapa sihat pada waktu itu. Batuk, sesama, sakit tekak dan sebagainya. Buat ujian COVID negatif. Jadi saya kira memang cuaca sekarang ni sangat-sangat panas, ada heat wave lagi dan sebagainya. Jadi pastikan anda semua jaga kesihatan anda. Yana hari tu pun waktu majlis memang tak buka mask. Selagi boleh kita pakai mask di tempat awam yang ramai orang khususnya dan tertutup. Pakailah mask, jaga kita punya SOP yang walaupun dah diberikan banyak kelonggaran. Betul, tambah-tambah dengan ada kanak-kanak sekarang. Sekarang musim memang tak berapa nak menentu. Jadi minum air banyak-banyak. Okey, exercise, jaga kesihatan dengan baik. Okey, pastinya hari ini di Wanita hari ini topik yang kita nak bawakan mungkin ada dalam kalangan anda pernah melaluinya, tapi bila melaluinya tu rasa pedihnya. Betul tu. Tetapi sebelum tu kita nak bawa kepada anda perkembangan terkini. Okey, kepada pelajar lepasan SPM, keputusan sijil pelajaran di SPM untuk tahun 2021 akan diumumkan 16 Jun ini bermula jam 10 pagi pada minggu depan ya. Betul tu. Dan Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan ada memberitahu calon boleh dapatkan keputusan berkenaan di sekolah
sekolah masing-masing. Manakala calon persendirian, slip keputusan akan dihantar melalui pos pada tarikh yang sama. Betul tu. Selain daripada itu, okey, boleh juga buat semakan keputusan. Ada 2 kaedah, iaitu secara dalam talian di pautan myresultspm.moi.gov.my. Okey, daripada pukul 10 pagi hingga 24 Jun 6 petang. Okay. Kalau Hawa dulu SPM tahun bila? Saya SPM 2012. Masa tu naik kereta dari Subang ke Muar Johor. Debaran dia lain macam. Dana SPM 2009. Saya tak sedar dah. Ya Allah, lamanya sejak kita kali terakhir berada di sekolah. Kerana jadi mami dah. Itulah. Waktu tu Yana baru habis PLKN tau. Lepas tu pergi ke sekolah tu, baju kurung warna merah hati. Dia ingat lagi. Semoga adik-adik semua mendapat keputusan yang baik, keputusan yang cemerlang. Dan sebenarnya tak kisah apa saja keputusan adik-adik. Ingat bahawa SPM itu bukan orang kata penamat. Bukan segalanya. Ianya adalah permulaan kepada orang kata higher education yang lebih baik untuk adik-adik semua. Betul. Sama-sama kita doakan agar cemerlang saja semuanya. Betul. Baik, seterusnya kita nak kongsikan yang tular di media sosial. Ini kalau tengok makanan cantik-cantik kan, kita tak sampai hati nak makan ya. Yana kan, terutamanya kalau yang bunga-bunga, ukiran-ukiran comel-comel tu rasa geram pula nak makan. Itu jugalah yang dikatakan oleh pelanggan adik kita ni, yang mana beliau membuat perniagaan menghasilkan biskut persis bentuk wajah anime. Antara watak anime ialah Tanjiro Kamado dan adiknya Nezuko Kamado. The Forger Family, One Piece dan macam-macam yang menjadi kegilaan peminat genre berkenaan. Okey, ramai yang tak sangka bahawa selain cosplay, peminatnya juga akan hasilkan biskut persis bentuk wajah anime. Okey, orang yang buat tu nama dia Asmiza Zulkifli, anak jati Batu Pahat. Johor ni. Johor juga ni. Dan sekarang ni saya kira kalau kita ada bakat yang sebegini dan minat yang sebegini, seharusnya ditunjukkan lagi dan memang akan menjadi sumber pendapatan baharu sebenarnya untuk ramai dalam kalangan kita sebenarnya, Hawa. Ya, itulah orang kata kalau minat ni semua jadi, dia belajar pun melalui dalam talian online juga. Jadi itulah satu inspirasi buat kita semua. Mungkin ada dalam kalangan kita, kerja yang kita lakukan sekarang ni kita tak berapa minatnya benda lain. Jadi contohlah minat nak buat baju, belajarlah menjahit. Jadi apa-apa yang kita nak kalau minat tu, insya-Allah menjadi. Betul-betul. Dan orang kata ikhlaskan diri dalam pekerjaan kita, insya-Allah yang baik-baik juga akan datang kepada kita semua. Baik, itu berkenaan dengan orang kata berita terkini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Seterusnya, Hawa, sebelum kita ke topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, macam yang Hawa katakan tadi, macam pernah kena je. Tak pernah, tapi tahulah rasanya tu macam kawan-kawan ceritakan macam kesiannya. Betul. Sebelum kita ke topik pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan dahulu rangkuman video TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kami. Jom kita saksikan. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan saat hati terluka? Aku yang jadi obatnya tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit? Bermain perasaan, kita tengok rangkuman TikTok pada hari ini. Kita tengok ada video macam convocation ada graduation, tahniah kita ucapkan dan semoga menjadi inspirasi kepada yang lain untuk melanjutkan pelajaran dan semoga berjaya saja dalam bidang masing-masing. Amin, insya-Allah. Okey. Hawa. Silakan, Yana. Kita dah tease banyak kali dah pasal topik ni daripada tadi. Topik yang kita bawakan pada hari ini adalah kawan makan kawan. Mungkin ada dalam kalangan anda yang pernah berhadapan dengan situasi sebegini, yang mana orang kata kalau bahasa Inggerisnya
backstab oleh rakan kawan kita sendiri ataupun kenalan di sekeliling kita. Dan dalam topik kawan makan kawan hari ini, kita akan berbincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang kenapa berlakunya kawan makan kawan ni. Dan dari sudut psikologinya, bagaimana kita apabila menerima betrayal sebegini, apa yang boleh kita lakukan untuk bangkit semula daripada situasi seperti ini. Nak sembuh daripada rasa dikhianati, rasa disakiti tu. Dan bila bercakap tentang kawan makan kawan ni, ada pelbagai situasi lah. Mungkin kawan di tempat kerja ke ataupun membabitkan hubungan ke. Ada pelbagai situasi lah. Dan kepada anda yang pernah mengalaminya, kalau tak kisah boleh kongsikan pengalaman di Facebook kami WHITV3 dan kita nak tahu macam mana anda bangkit semula setelah dikhianati. Sama-sama kita kongsikan selepas ini di Wanita Hari Ini TV3. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kenapa? Jo, aku minta maaf, Jo. Aku tak ada kenapa. Aku anggap kau ni kawan baik aku dunia dan akhirat. Aku dah tak ada kawan lain dah. Aku bercerita semua masalah aku dengan kau. Rupa-rupanya belakang aku kau rampas suami aku. Sekarang kau nak apa? Kau nak ambil pula company papa aku. Kau ni kenapa? Apa game kau sebenarnya ni? Jo, aku minta maaf, Jo. Minta maaf. Tu je ke yang boleh keluar dari mulut kau? Apa yang kau rasa dalam hati kau? Jo, apa dalam hati kau? Drama yang pernah mencetus fenomena di negara kita, Takdir Yang Tertulis, lakonan hebat Nazim Osman, Nat Zainal dan juga Datin Elvina Muhammad. Ini sebenarnya berkait rapat dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu kawan makan kawan. Mungkin berlaku situasi di mana kawan baik merampas ataupun sailang suami kawan baik sendiri. Itu perkataan yang digunakan. Lepas tu mungkin juga berlaku dari segi pekerjaan di tempat kerja. Banyak situasi-situasi yang boleh menggambar kawan makan kawan ni, Hawa. Contoh kalau cakap belakang tu kira kawan makan kawan ke? Depan kita baik, belakang kita belakang kita lain macam pula. Okey, apa pun hari ini kita nak dengarkan perkongsian daripada anda juga. Boleh kongsikan di Facebook kami WHITV3 ataupun nak tanya dekat tetamu-tetamu kita pun boleh komen di situ. Jadi kita terus perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan perunding psikologi keluarga dan guaman syari'i. Kita bersama dengan Puan Suzana Ghazali. Terima kasih bersama kami di WHI. Terima kasih panggil sekali lagi. Selamat kembali. Selamat kembali. Alhamdulillah. Lama tak jumpa di set WHI. Dan Puan Suzana tak keseorangan hari ini. Kita ada satu lagi tetamu, iaitu Syazwan Syahmi, seorang selebriti artis di Malaysia. Apa khabar? Baik. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kita orang semua. Sudi jemput. Okey, sebelum kita nak fahami lebih lanjutlah daripada Puan Suzana, kita nak dengarkan dululah pengalaman Syazwan sendiri. Kan kalau boleh dikongsikan kepada penonton kita apa sebenarnya yang terjadi, sebab kalau boleh dari situlah kita boleh ajukan soalan, boleh bincang lebih lanjut lagi. Syazwan. Okey, so daripada pengalaman saya, sebenarnya sebelum saya masuk industri banyak juga saya dengar pasal tikam belakang, mungkin makan duit selebriti kan. Tapi saya tak sangka saya sendiri pun terkena juga. Saya ada kawan baik dulu. Kemudian saya lantik dia sebagai PA saya lah time tu, and dia uruskan saya punya jadual, saya punya show, saya punya review. Dan kemudian dia cakap kat saya, ada satu kisah ni lah, satu cerita ni, dia cakap kat saya, time tu job tu katakanlah 500 dia punya, dia cakap kat saya 500 payment. Lepas tu saya tunggu job tu, saya tunggu payment tu dalam 3 bulan tapi tak masuk-masuk. Kemudian saya pun macam tak masuk lagi ke kan, saya tanya dia.
Tapi sebelum tu pun saya dah cakap dia 500 memang bagi saya 500 terus ke? Kalau saya panggil abang nak ambil sikit, abang ambil lah kan. Saya tak kisah pun kan. So saya cakap tak apa, awak ambil je 500. Tapi saya tunggu dalam 3 bulan tak dapat. Kemudian sebab yang direct dengan klien semua dengan dia kan. So saya pun tak apalah, saya biarlah dia. Tapi dah lama sangat saya pergi direct klien. Saya jumpa klien tu. Lepas tu dia cakap sebenarnya dah lama dah masuk. Dalam first month lagi sebenarnya dah masuk kan. Dia kata payment dekat semua KOL kan. Lepas tu saya direct ke klien, oh ya ke? Lepas tu saya tengok semua transaction, rupanya dia punya payment tu 1K. So kat situ dah lah dia kata 500. And then dia tak bagi saya payment tu. Payment tu dah masuk pula tu. Itu antara cerita dia lah. Kira kena Sakit memang sakit lah. Memang sakit lah. Sakit hati lah time tu kan. Tapi nak buat macam mana dah. Saya pun cakap lah dekat dia baik-baik. Situ pun saya still berembuk dengan dia. Macam mana saya nak bawa kes polis ke? Abang nak bagi kan? So dia cakap, okey saya transfer sekarang. Lepas tu saya dah ada semua bukti transaction kan? Tapi dia still putar blade dekat situ. Saya cakap, dia kata company klien tu dia nak guna duit, dia mengandung, dia cakap untuk anak dia apa semua, padahal dia dah dapat lama dah duit tu. Transaction pun dah ada dah, memang atas nama dia. Tapi dia still putar belit. Jangan salahkan ibu yang mengandung. Tapi kisah yang Syazwan kongsikan ini juga, baru-baru ini pun tular juga salah seorang selebriti yang kena nasibnya hampir sama dengan Syazwan, yang mana ditipu oleh orang yang paling kita percayai, orang yang paling dekat dengan kita, apatah lagi apabila ianya melibatkan duit. Puan Suzana, kalau boleh kongsikan, kenapa perkara sebegini berlaku? Adakah salah kita kerana terlalu mempercayai seseorang itu, dan seseorang itu pun bukannya seorang yang asing bagi kita? Mungkin jadi macam Syazwan tadi, kawan baik, mungkin boleh jadi personal assistant sendiri, ataupun ahli keluarga. Baik. Sebenarnya kalau ikutkan memang biasanya kita selalunya akan disakiti oleh orang yang kita percaya dan orang yang kita sayang. Kalau orang tu kita tak percaya dia buat kita, memang logik pula. Tapi kalau orang tu kita percaya, orang tu kita sayang dan dia mengkhianati kita, luka makan dalam. Makan dalam. Betul. So kalau ikutkan pun, seseorang yang memang kita percayai itulah yang kadang-kadang dia ambil kesempatan. Kalau orang yang biasa tu dia nak ambil kesempatan payah. Sebab kita tak percaya dia, takkanlah sesenang tolong urus baru 2 hari 3 hari kena, takkan dah. Tapi bila kita dah mula percaya dengan dia dan dia pun nampak, aku dah dipercayai. So mungkin kalau contoh memang dah perangai dia tak berapa nak baik daripada awal, cuma dia nampak kesempatan dengan kita tu dia ada. Sebab yelah kita ni bukannya macam cerita P.Ramlee kan, belah dada tengok hati kan, nak tengok nak faham perangai orang kan, okey. Dia memang takkan dapat. Contoh kata kalau ataupun kadang-kadang kita pernah baca, kalau kata contoh lahir dia macam ni, dia punya butiran dia macam ni, itu pun bukan kata boleh dipercayai 100%. Sebab itu semua berdasarkan pada orang kata beberapa ujian yang ditentukan oleh orang kata sekali sedikit lah. Tak semestinya betul. Jadinya kalau contoh kata bila kita dikhianati tu, memanglah satu benda yang menyakitkan. Tambah-tambah kalau pernah akak kendalikan oleh adik-beradik sendiri. Kalau setakat orang luar ni orang kata tak apalah, dalam masa contoh macam kalau Syazwan kan, okey tak apalah, dah tak ada kawan lah macam tu kan, biarlah dia pergi sendiri cari orang lain. Tapi kalau adik-beradik itu dah pun ada. Lagi payah tu. Betul. Tapi ni walaupun orang luar, tapi kita banyak luangkan masa dengan dia. Betul. Contohlah kalau kawan baik ni memang dah anggap macam kakak sendiri, anggap macam abang adik sendiri kan. Jadi bila dikhianati tu seolah-olah rasa macam dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Sungguh. Dia kadang-kadang Hawa, dia sebenarnya orang tu mungkin akan rasa aku bukan nak niat jahat pun. Contoh mungkin macam Syazwan, sekejap je lah aku nak pakai ke apa. So alah dia kawan aku, dia kawan baik aku, takkan dia tak boleh faham kot. Okey, memanglah kita boleh faham, tapi point dia sekarang ni macam Syazwan rasa, cuba kalau cakap daripada awal betul-betul, abang nak pakai duit sebenarnya, Syazwan dapat 1,000 kan, confirm Syazwan boleh bagi kan. Tapi disebabkan penipuan. Malah tadi Syazwan pun cakap sini kalau abang nak sikit duit, ambil lah. Saya dah cakap awal dah. Memang setiap kali saya cakap ada kan. Dalam kes ni lah, memang setiap kali ada job kan, abang ambil lah sikit. Tapi dia still cakap tak nak. So sebelum tu sebenarnya saya dah kena banyak kali. Tapi saya, tapi sebab kita percaya dia kan. Kita anggap dia sebagai kawan baik kita kan. Apa-apa semua kita bergantung dengan dia, kita cerita dengan dia. So bila kita dah percaya tu, apa dia cakap pun semua kita percaya. Kiranya lebih kurang macam yang tadi 1,000 tu, yang sikit-sikit tak ambil sebelum ni lah. So dia ambil sekali semua 1,000 kan. Sekejap lagi yang nak tanya Syazwan, macam mana Syazwan handle situasi tu, dan
daripada insiden itu, ke depannya tu apa yang berubah dari sudut Syazwan sendiri, berkawan, mempercayai orang dan sebagainya. Tapi Hawa, sebelum tu kita nak saksikan dahulu satu paparan berkenaan dengan seseorang yang juga pernah menjadi mangsa kawan makan kawan. Jom kita saksikan. Masa dapat tahu tu memang speechless. Saya tak tahu nak cakap apa. Terkejut. Saya memang tak sangka sakitnya dikhianati oleh dua orang yang saya sayang. Dua orang yang saya percaya. Ibarat kawan makan kawan. Itulah realiti yang terpaksa ditelan oleh wanita yang mahu dikenali sebagai Amira, 36 tahun, apabila mengetahui rakan baiknya sendiri menjalinkan hubungan bersama suaminya. Nilai persahabatan yang dibina bertahun lamanya hancur sekelip mata. Dia tidak pernah menyangka rakan yang dianggap seperti keluarganya sendiri sanggup menghancurkan bahtera perkahwinan yang dibinanya selama 6 tahun. Biarpun pahit untuk menerima hakikat, namun bagi Amira, dia terpaksa reda dan menerima takdir yang menimpa dirinya. Kalau orang tengok kami ni, orang cakap ibarat berlangkas. Dekat mana ada dia, dekat situlah ada saya. Dekat mana ada saya, dekat situlah juga ada dia. Family kami pun memang dah kenal each other. Nak dijadikan cerita, kami berdua masing-masing bila dah habis belajar, masing-masing dah berkeluarga. Tapi jodoh dia tak panjang, dia bercerai tanpa ada anak. Selepas dia bercerai, kiranya saya dengan keluarga saya lah, kiranya saya dan suami, menjadi tempat dia untuk menumpang kasih. Anak-anak saya pun dah macam anak-anak dia juga. Setiap waktu lapang ke, memang dia akan datang ke rumah saya lah untuk main dengan anak-anak saya. Dan kadang-kadang kita orang pun ada pergi bercuti bersama. Kiranya dia ni macam tempat saya bercerita. Tempat saya berkongsi segala kehidupan saya. Susah senang saya kiranya memang dia tahu. Dan saya percaya 100%. Saya letakkan kepercayaan 100% tu dekat dia. Tapi lama kelamaan saya ada rasa sesuatu yang macam tak kena. Sebab kemesraan antara dia dengan suami saya tu kadang-kadang bila saya tengok sangat-sangat mencurigakan. Awalnya saya, orang cakap, nak tenangkan hati dan anggap perasaan curiga tu sebenarnya datang daripada syaitan yang cuba nak memecah belahkan kami. Akhirnya memang terbukti apabila mereka berdua sendiri mengakulah yang mereka ada hubungan. Dan suami saya pun buat keputusan untuk hidup bermadu, tapi saya tak sanggup nak hidup bermadu. Dan pada masa yang sama tu terasa sakit. Saya dapat tahu tu memang speechless. Saya tak tahu nak cakap apa. Terkejut. Saya memang tak sangka, tapi saya reda. Reda dengan apa yang terjadi. Kalau orang tengok drama, mungkin orang akan cakap itu hanya lakonan semata-mata. Tapi itulah sebenarnya realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku pada saya sendiri dan tak pernah saya sangka. Saya dah alami dan saya tahu sakit dia macam mana. Dan saya harap benda ni takkan terjadi kepada wanita lain di luar sana. Kalau kita dengar perkongsian daripada responden tadi, naratifnya lebih kurang sama. Ini juga yang dikongsikan oleh rakan kita di Facebook, iaitu Syasha yang berkata, kawan makan kawan memang menyakitkan. Pengalaman saya sangat memerikkan. Masa tu saya anggap dialah BFF, tapi sebaliknya dia tikam dari belakang. Segala kepercayaan hilang sekelip mata sehingga menutup periuk nasi saya. Sampai sekarang saya tak mudah percaya pada seseorang, memang bernama kawan ataupun sahabat. Ini yang tadi yang dah sempat tanya kepada Syazwan kan, tapi belum lagi sempat nak jawab. Kalau Syazwan boleh kongsikan, lepas ditipu oleh individu tersebut, ke depannya tu macam mana cara Syazwan berkawan dan mempercayai orang? Adakah ada rasa sedikit macam berjaga-jaga, extra cautious lah orang kata? Lepas jadi benda macam tu kan, saya lepas tu, sebab sebelum tu pun saya sebenarnya berkawan tu tak adalah ramai sangat, cuma adalah kan. Dan lepas kejadian tu lagilah saya rasa macam circle saya tu tak boleh nak besar sangat sebab yang mana ada dengan saya tu ada. Itu je lah. Macam saya tak suka nak buat ramai-ramai kawan dan saya tak mudah nak percaya orang sangat lepas kejadian tu. Sebenarnya sebelum tu pun lagi, tapi nak buat macam mana nak kena juga. Ya, kan? Benda dah jadi benda kan. Dah jadi dan bagi saya macam
kita tak sepatutnya letak 100% kepercayaan tu dekat orang walau rapat macam ni sekali. Betul. Tapi dah putus hubungan lah dengan yang individu itu. Dia dah tak rapat. Cuma saya tak suka nak membenci. Bergaduh. Kan. So betul. kita just kalau jumpa tu hai tegur macam tu je lah. Tapi tak ada nak betul lah. Bagi saya itu yang sebaiknya lah. Dan pastinya ada hikmah hadirnya orang-orang sebegini dalam hidup kita. Tapi sebelum kita nak tahulah tentang kesan apabila kita terkena dikhianati oleh kawan sendiri yang kita anggap sebagai adik-beradik kan. Kita nak tahu adakah sebab sifat kita sendiri yang mudah sangat percaya membuatkan kawan-kawan sendiri ini yang nak ambil kesempatan dekat kita? Baik Hawa, dia sebenarnya itu juga sebagai salah satu sebab. Okey, sebab kita tak tegas ke kan? Okey, ini akak suka. Sebab tu kalau ikutkan contoh macam Syazwan, okey, sepatutnya dia kena ada profesional. Okey, profesional maksudnya urusan-urusan berkaitan kerja, terutama pasal payment, jangan benarkan masuk ke akaun orang lain. Contoh macam akak sendiri, okey, akak ada konsultan, okey. So kalau payment memanglah kita ada admin yang uruskan, okey. Tapi untuk sebarang sebut harga ke, invoice ke, kita yang check. Kita yang check dan akaun memang masuk ke akaun company ataupun akaun kita sendiri. Memang semua tu detail. Dia hanya berhubung. Sebab tu memang kena ada, dia tak boleh sebab dia kan bab kewangan ni, okey, dia memang ada orang yang akan boleh orang kata rambang mata, buta mata. So kalau kata kita nak percaya orang boleh, tapi kita kena ada limit. Tak boleh macam sebut tadi 100%, 100%. Tak boleh. Dia kena limit. Limit dia paling kurang 99%. Satu tu untuk ada rasa curiga supaya kita tak kena alami apa yang berlaku. Okey, Puan Suzana, itu kalau situasinya dari segi kerjaya. Tapi kalau hubungan pula macam mana? Macam lagi merisaukan je sebab tadi Puan Suzana kata beliau juga adalah salah seorang peminat tegar drama Takdir Yang Tertulis. Sampai habis drama tu pun Puan Suzana tengok. Jadi berlaku insiden yang macam kawan baik, dah kita anggap macam adik sendiri, datang rumah hampir setiap hari, pagi ke malam dengan anak kita. Suami pun berada di situ. Bagaimana keadaan yang terlalu baik? Macam yang responden tadi tu kata, macam melangkas. Baik. Kena ada limit kot. Baik. Dia macam ni kadang-kadang pihak sana pihak yang berani untuk khianati kita, dia akan rasa dia boleh gap dengan apa yang kita buat. Dia boleh, orang kata dia boleh masuk. Point dia sebab dia kata dia kenal kita. Sebab dia ni baik, dia ni memang sporty, dia memang memahami aku. So berkemungkinan bila dia berani buat, sebab dia yakin akhirnya kita akan berlembut dengan dia. Maksudnya sekarang ni orang tu dia tak faham kita ada sisi kita yang satu lagi. Kau buat perangai dengan aku boleh kick kau. So mungkin itu sebenarnya. Tunggu. Okey, so sebab tu orang macam ni dia berani ambil kesempatan. Sebab tu juga kalau kata berbaik dengan orang macam mana pun kan kita pada sebut buat baik berpada-pada. So kena ada limit, tak boleh sampai dah jadi orang kata apa ke teman serumah, pada layan suami kita pun baik semua. Tak boleh. Kena ada batas dia juga. Betul. Itu pastinya. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak tanya kepada Puan Suzana dan juga Syazwan. Tapi sebelum tu, kita juga sempat bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu kawan makan kawan. Apa kata mereka? Jom kita tengok. Kawan yang makan kawan ni, dia seorang kawan yang sanggup khianati kawan dia sendiri, dan macam sanggup merampas kekasih kawan, sanggup bocorkan segala rahsia kawan, sahabat baik sendiri pada orang lain. Macam menyebarkan rahsia kita pada orang lain yang tanpa kita ketahui. Kita tak payah berkawan jenis-jenis manusia. Contoh, toxic people burukkan kita, kutuk kita belakang-belakang, suka judge kita dengan orang lain, okey, jatuhkan kita. Diorang tak suka, okey. Dia tak suka kawan dia berjaya. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman kawan makan kawan masa zaman sekolah 12 tahun lepas, di mana orang itu merupakan sahabat baik saya sendiri. Lepas tu saya dapat tahu yang dia mengada benda baik tentang saya, dan juga dia pecahkan rahsia saya yang saya pernah cakap kat dia. Dan bila saya cuba confront dia, tanya kenapa dia buat macam tu dan apa salah saya, dia tak cakap pun. Dia buat muka-muka. Sebenarnya dia berkawan dengan orang lain, dan yang paling menyikatkan hati, dia ajak kawan-kawan baru dia tu untuk membenci saya. Pernah terkena kawan tikam belakang
yang mana dia nak tahu tentang saya sayang, kasih saya macam mana, hubungan saya macam mana, dan akhirnya dia mencaras, dia merampas kekasih hati saya. Nak macam mana saya jumpa kawan yang makan kawan, bukan kawan yang makan nasi. Tadi Ana dah sebut sailang, ada lagi satu perkataan? Mencaras. Mencaras. Nauzubillah. Okey. Syazwan dah melalui satu pengalaman yang boleh kita katakan perit. Itu tahun 2020. Sekarang ni kita nak belajar macam mana Syazwan bangkit. Bukan satu perkara yang mudah, tapi tak nak kita kena buat. Apa yang Syazwan lakukan? Untuk bangkit daripada ditipu tu. Ditipu tu. Saya cuma cakap kat diri saya macam tak apalah, itu mungkin nasib saya, and after this saya kena lebih berhati-hati, kena lebih pandai pilih kawan, dan lagi yang nak buat kawan baik macam saya dah anggap dia kawan baik, and also saya lantik dia sebagai personal assistant saya kan. So saya lebih berjaga-jaga dan kita berserah lah kan. InsyaAllah kalau kita dah berjaga-jaga, kalau nak kena juga tak boleh nak cakap. Betul, kebanyakan orang kita kalau dah ditipu tu kita akan rasa macam sakit tu memang sakit, tapi kita nak move on tu, nak bangkit daripada keadaan tu pun kita kena kuat juga kan. Betul. Tapi Puan, kalau kita lihatkan dari sudut psikologinya, kalau ia melibatkan wang yang kecil ataupun perbuatan yang tidak begitu besar, mungkin agak mudah untuk kita move on, agak mudah untuk kita memaafkan dan sebagainya. Tetapi kalau berlaku situasi-situasi seperti yang responden tadi kongsikan dalam drama tadi yang tertulis itu tadi pun, sesuatu yang sangat besar dan memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Mungkin kita pun akan melalui trauma. Dari sudut psikologinya, apa yang berlaku kepada insan-insan yang ditipu ni, dan bagaimana sebenarnya mereka nak bangun semula daripada insiden ditipu, terutamanya oleh orang yang paling mereka percayai. Baik. Satu, kita kena ingat, okey, bila kita ditipu atau kita diambil kesempatan, bermaksud kita memang lebih hebat daripada orang tersebut. Kalau tak, dia takkan gunakan kita. Jadi bila mungkin kita berjaya, kita ada kelebihan, sebab tu dia ambil kesempatan atas kita. Jadi letakkan, okeylah, tak apa, kau setakat boleh tipu aku sikit je, aku lebih hebat. Aku boleh bangkit jadi lebih baik. Syazwan hilang 1,000, boleh dapat 10,000 ke depan, insya-Allah. So dia kena ada semangat tu, kita pegang. Memang aku hebat, sebab tu aku kena tipu. Okey, dan yang kedua pula, kalau kata contoh melibatkan penipuan siapa-siapa juga, tak salah kalau kita tinggalkan dia sebenarnya. Tak ada lagi dalam grup WhatsApp kita ke, dalam kontak kita, dalam FB ke, tak ada, okey? Sebab apa? Tak salah pun kita bukan kata memutuskan sebagai seorang tim, cuma kita tak berhubung. Nak elak. Betul. Hatta pernah pada zaman Rasulullah, okey, seorang sahabat memang mengalami lebih kurang situasi yang sama, memang keadaan yang tak dapat diterima. Masa tu sahabat angkat tangan depan Rasulullah, ya Allah, ya Tuhanku, manusia ini menyakitkan hatiku. Tolong benarkan manusia ini merasai apa yang aku rasa ketika ini. Dan Rasulullah sebut amin. Rasulullah tak kata tak boleh doa macam tu, tak. Maksudnya kita boleh, tapi janganlah pergi guna bomoh ke pula. Tak eloklah kan. Tapi sebab kita dianiaya. Inilah doa orang teraniaya. Betul. So kita minta doa, ya Allah, ya Tuhanku. Dan mungkin juga macam yang sebut tadi, dia lebih berhati-hati. Memang kita boleh berhati-hati, tapi kita tak tahu benda apa yang bakal berlaku. Tapi kita kena yakin apa juga kehendak takdir Allah itu mesti ada sebab untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih bersemangat, dan kita kena yakin yang Allah uji aku sebab aku hebat. Jadi kalau kata ujian ini aku rasa berat sebab aku mampu, Allah percaya dekat aku pun kena percayalah. Macam lagu Tok T kan, percayalah. Terus Puan Suzana pastinya bagi semangatlah dekat orang yang dengar sekarang ni. Puan Suzana, terima kasih banyak-banyak sebab ada kalanya kita rasa down, salah saya ke benda semua ni jadi. Tapi bila kita fikir dari sudut hikmah dia, cukup besar sekali. Dan ini juga orang kata experience is the best teacher. Kalau macam Syazwan sendiri, kalau kita tak pernah ditipu ataupun melalui fasa-fasa sebegini, kita tak akan belajar untuk handle sekiranya berlaku lagi situasi seperti ini di kemudian hari. Untuk Syazwan sendiri, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton semua tentang bagaimana sekiranya kita ada kawan, kita perlu lihat kawan itu bagaimana juga, dan jangan terlalu cepat untuk mempercayai orang.
Kalau saya kepada penonton-penonton di luar sana, saya tahu mesti semua orang pun ada kawan, and kadang-kadang kita dah sampai satu tahap yang terlampau selesa dengan seseorang. So macam mana kita sayangkan dia pun, kita selesa dengan dia pun, kita kena ada limit juga and sentiasa berhati-hati dalam perhubungan tu. Ya, daripada Puan Suzana pula mungkin kata-kata nasihat buat semua kan, bagaimana untuk kita elak daripada terjadi orang yang sebegini, dan dalam masa yang sama kalau terkena bagaimana untuk kita terus bangkit dan reda dengan apa yang berlaku. Dan yang lebih penting kan macam mana kita nak detect ni yang kita ni sebenarnya berada dalam keadaan orang yang nak menipu zon kita. Bahaya. Zon bahaya ni. Baik, dia nak kenal pasti zon bahaya tu sebab dia tak ada signal, okey, tak nampak yang mudah, alright. Cuma bila anda rasa sesuatu, sebab yakinlah sentiasa berpegang dengan apa yang Allah anjurkan. Bila ada rasa hati yang sama ni, kita rasa okey, tiba-tiba ada terdetik, okey, sixth sense dekat situ, cubalah selidik, berkemungkinan betul. Okey, dan yang kita nak kena ingat juga, okey, dalam apa juga situasi, right, kita kena lebih percayakan diri kita sendiri dan lebih sayangkan diri kita. Kadang-kadang kita ni, dia ni baik dengan aku, tak apalah. Bila kita terlalu, okey, memanjakan orang lain, jadi kadang-kadang kemanjaan itu, orang itu akan ambil kesempatan. Sebab tu kalau ikutkan dalam hadis Rasulullah pun, sayang orang lain macam sayang diri sendiri. Bukan sampai aniaya diri sendiri. So kalau nak elak, so lebih-lebihlah sayang diri, lebih berhati-hati insya-Allah. Dan doa minta tolongan Allah insya-Allah. Penutup yang cukup cantik sekali daripada Puan Suzana untuk perbincangan kita pada hari ini, Kawan Makan Kawan. Dan terima kasih banyak-banyak Syazwan atas perkongsian pengalaman dan juga kata-kata nasihat buat rakan-rakan kita di Wanita hari ini. Pastinya membuka mata, membuka minda kita semua bagaimana untuk mengharungi hari-hari yang datang apabila kita berjumpa dengan rakan-rakan baru supaya lebih berhati-hati. Pendek kata, kenalah ada sedikit rasa curiga walaupun sebanyak 1% tu pun wajib ada. Jangan 100% mempercayai seseorang, hatta kawan baik kita sendiri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, saya dan Hawa akan ada banyak lagi perkongsian menarik untuk anda semua. Jangan ke mana? E-Games. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama TV3, masih bersama Wanita hari ini. Okey Ana, sekarang ni kita nak belajar e-sports pula. Betul, Hawa suka main game? Main game, tapi game saya lain sikit lah. Kita. Baik, sekarang ni kita bersama dengan Raz Elisa yang lebih mesra dengan panggilan Alice, yang merupakan pengurus pasukan Orange Esports MLBB. Hai Alice. Hai, ni saya. Oh, baju dia pun baju pun orange lah. Kenalah. Okey, kalau boleh sekarang ni kita nak fahamlah tentang pembabitan Alice sendiri dalam e-sports ni. Terus kongsikanlah. Okey, saya Alice, memang saya lebih selesa dengan panggilan Alice. Pengurus pasukan MLBB, Orange Esports. Jadi Orange Esports ni adalah satu organisasi yang memiliki beberapa buah tim. Bukan saja MLBB, ada juga game-game lain. Jadi tugas saya dekat dalam Orange Esports adalah untuk biasanya untuk menguruskan kebajikan pemain-pemain. Menguruskan kebajikan, mengatur jadual latihan, pastikan diorang berdisiplin masa diorang, sebab diorang ni pemain-pemain kita dia umur 16 hingga 24, so agak muda. Umur remaja. Jadi kadang-kadang kita ni kena jadi mak, kejap kena jadi kakak, kena kejap bangun, menguruskan mereka lah. Okey, maknanya Alice memang sebagai pengurus, tapi adakah Alice juga sebahagian daripada pemain? Tidak. Saya cuma untuk mengurus pemain itulah macam mana. And then saya juga akan membantu pihak Orange Esports untuk dalam urusan yang melibatkan pemain dan penganjur pertandingan, sama ada dalam Malaysia atau antarabangsa. Okey, baik. Okey, mungkin kan Hawa kita tanya MLBB itulah apa? MLBB itu apa? MLBB lah, yang ni mesti semua dengar kalau nama penuhnya. Mobile Legends. Bang bang. Bang bang. Kalau tengok anak-anak muda sekarang ni ramai yang main Mobile Legends ni. Betul. Tapi mungkin Alice boleh kongsikan juga apa yang membuatkan Alice terdetik untuk turut serta dalam bidang e-sukan, terutamanya di Malaysia yang kalau kita lihat tidak sebegitu meluas kalau nak dibandingkan dengan e-sukan di luar negara. Okey.
penlibatan saya dalam e-sports bermula dengan bisnes. Saya ada bisnes kecil-kecilan yang berkaitan dengan e-sports. Lepas tu saya saya kenal dengan beberapa orang, beberapa pihak, dan dekat situlah bermulanya perjuangan saya dalam e-sports. Dan bila saya dah masuk dalam scene tu, saya rasa gembira sebab bila kita punya pasukan tu menang atau berjaya ke apa, kita akan rasa macam, oh, akulah tulang belakang pasukan tu. Yalah, dah menguruskan dengan sebaiknya kan. Okey, dan kalau sebut tentang e-sports ataupun permainan game ataupun games lah kan, biasanya orang kaitkan dengan golongan lelaki. Tapi kita nak tahu sekarang ni, pada tahun 2022, sejauh mana penglibatan wanita dalam e-sports? Okey. Penglibatan wanita sebagai pemain sebenarnya ada. Cuma pandangan saya berlakunya stereotip gender. Biasanya masih ada lagi. Masih ada di mana orang mempertikaikan keupayaan perempuan tu. Betul ke dia boleh main? Betul ke dia boleh dia tahu fikir strategi dalam permainan? Sebab permainan ni dia masih melibatkan, orang kata ada elemen-elemen tembak-menembak. Jadi mampu ke perempuan ni, itu kalau untuk pemain lah. Jadi kadang-kadang kita sebagai pemain pun tak reveal siapa diri kita. Sebab tak nak double standard macam tu. Akan berlaku kalau reveal? Memang akan berlaku. Lepas tu kita, kalau orang tahu kita ni perempuan, wanita, orang akan macam, okey, tak apa, kita lelaki, kita lah active role dalam permainan tu. Perempuan cuma supporting, side-side, tepi-tepi. So untuk kita menonjol tu agak kurang. Tapi jangan jadikan ini sebagai, orang kata, halangan. Betul. Jadikan ini sebagai pembakar semangat untuk buktikan yang wanita juga mampu berkerjaya dalam bidang e-sports. Akhir sekali, mungkin Alice nak kongsikan juga apa antara harapan Alice secara generalnya berkenaan dengan sukan, e-sukan khususnya di Malaysia. Okey, harapan saya agar e-sukan, penglibatan wanita dalam e-sukan akan lebih menonjol, akan lebih banyak. Biar pemain wanita ni lebih ramai, jadi kita perlukan pihak-pihak macam pengurusan e-sukan sendiri ataupun kelab-kelab e-sukan untuk bagi awareness tentang kira peluang lelaki dengan perempuan ni diberi sama rata dalam e-sport. Kalau kita tengok sama juga seperti sukan lain kan, asalnya bermula dengan satu jantina saja, lama-kelamaan semuanya boleh sama-sama involve lah. Okey, dan kita nak ajak anda semua penonton wanita hari ini untuk sama-sama kita saksikan perjuangan Orange Esports untuk Piala MSC yang berlangsung dari 15 hingga 19 Jun nanti di tonton.com.my. Majulah sukan untuk negara. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Raz Elisa Alice yang merupakan pengurus pasukan Orange Esports MLBB. Manis orang. Itulah, tak sangka involve dalam e-sukan ni. Terima kasih ya, Alice. Terima kasih. Okey, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Nak makan Maggi mi goreng apa hari ni? Mestilah sambal tumis bilis. Mestilah cina kampung. Maggi mi goreng, dua-dua selera Malaysia. Rasa kita, cara kita, Saf Malaysia. Teka-teki antara penyamar dan penyanyi kembali menghiburkan anda dalam I Can See Your Voice musim kelima mulai 8 Mei setiap Ahad 9 malam di TV3. Nikmati khasiat Kinohimitsu Bird's Nest dengan Kacip Fatimah dan Manjakani. Dapatkannya sekarang. Kinohimitsu. Kinohimitsu. Angkara peristiwa silam yang tak diduga, Jet diberkas setelah menikahi Arumi. Saya tak buat semua ni, Mak. Tolonglah. Kini dia bebas dan tekad menebus semula cinta daripada isterinya. Kau masih sayang dia, kan? Namun keinginannya bagaikan tidak didengari. Justin tak tahu untuk apa Jet nak cari Umi. Bisik-bisik gelora setiap hari 7 malam di Akasia TV3.
Jadi masyarakat yang bijak, elakkan daripada panik. Jaga kebersihan dan keselamatan diri dan tanggungan anda dan ikuti langkah-langkah pencegahan yang betul daripada KKM dan WHO. Peka dengan perkembangan semasa daripada info yang betul. Elakkan penyebaran berita palsu, pastikan sahih, baru kongsi. Wanita hari ini. Okey, dari dalam studio kita di foyer Seri Pentas pula sekarang Yaina, sebab kalau anda dari awal tadi tengok Wanita Hari Ini, anda dihiburkan oleh persembahan Zumba dari Julida Aerodance. Dan bersama saya sekarang ialah pengasasnya Puan Julie. Terima kasih bersama kami di WHI. Okey, bila mulanya Julida Aerodance ni? Kita bermula pada tahun 2013. 2013 Ya. Lama dah. 9 tahun. Dan diterajui oleh Akak Julie Azuli dan Ida Kamarudin. Kita berdua. Itu jadi Julida. Gabungan nama lah. Patutlah. Yang Ida Kamarudin tu kat mana? Dia tak dapat datang, dia tak sihat. Okey. Okey, jadi apa yang mencetuskan kolaborasi antara Akak dan Permulaannya adalah Akak sendiri adalah pesakit jantung berlubang. Okey, Kak Ida Kamarudin adalah sedang mengalami sakit buah pinggang. Baik. So kami collaborate dua-dua untuk tubuhkan benda ni, tubuhkan Julida Aerodance adalah untuk menarik kaum wanita semua menjalani gaya hidup sihat. Dan di belakang ni antara ahli-ahlinya lah. Boleh lambai sikit kat kamera. Lincah kan kita tengok tadi. Dan Kak Julie, sekarang ni ada berapa ramai orang peserta yang join dan berapa orang kata guru Zumba instrukturnya? Instruktur di bawah Akak lah ramai. Kita on and off lah. Kita ada kelas 3 kali seminggu. Okey, setiap hari kita tukar-tukar cikgu. Alright, tukar-tukar instruktur. Sekarang ni kita baru nak bermula semula selepas pandemik. So kita punya kelas sedang bermula di Majlis Sukan Negara. Setiap Selasa, Rabu dan Jumaat 9 malam hingga 10 malam. Khas untuk perempuan sahaja. Seronoknya. Ladies only. Semua boleh. Tapi wanita sahaja. Kemasukannya ada bayaran ataupun bagaimana? Mungkin boleh kongsikan juga. Sebab kita perlu membayar sewaan kepada Majlis Sukan Negara. Dan kita ambil fees pada peserta RM12 sahaja untuk sejam. Kalau kita kru kita dah mula menari tu, tak sabar nak join Zumba lepas ni. Saya dan Hawa tengah bersiap pun nampak kakak-kakak kita ni tengah praktis dekat sini. Kita sambil tunduk kita. Goyang-goyang kat rumah sama-sama goyang. Kak Julie, sikit je lah nak tanya. Tadi asalnya Kak Julie cerita sebab jantung berlubang kan. Adakah mereka yang mengidap penyakit ini digalakkan lagi untuk bersenam? Pada permulaannya Akak adalah doktor sarankan untuk Akak membuat exercise. Walaupun kita tak berapa sihat, tapi buat exercise untuk stamina lah. Itu juga dengan Kak Ida. Kak Ida sedang menjalani dialisis 3 kali seminggu. Tetapi dia masih buat exercise. So benda ni yang kurangkan kita punya tekanan kan, buatkan kita lagi cergas. Dan yang paling penting perlu tahu kemampuan dan ketahanan diri sendiri kan. Buat pun ikut kemampuan. Betul. Mungkin ada nak kongsikan juga laman sosial ke ataupun macam mana kalau orang nak tahu lebih lanjut lagi tentang Julida Aerodance ni macam mana? Okey, anda semua boleh like kita punya page Julida Aerodance, Instagram Julida Aerodance juga. Kita punya TikTok pun ada. boleh layari kita punya page untuk dapatkan kita punya latest info. Baik, terima kasih Kak Julie dan kakak-kakak semua. Ada lagi persembahan ke untuk wanita hari ini? Ada? Join juga. Boleh. Saya kena duduk tepi sana. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan kepada anda penonton WHI untuk sama-sama kita saksikan drama baru gandingan Merkin dan Anna Jobling dalam Meluk untuk Firdaus setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam di slot Lestari TV3. Hawa dengar cerita trending setiap malam. Tengoklah gandingannya Uyaina dan mereka berdua kan. Okey, untuk hari ini kami nak undurkan diri terlebih dahulu dan esok akan kembali dengan rakan setugas kami dengan topiknya wanita jangan takut untuk bersuara demi kebenaran. Jangan takut esok tepat jam 12.30 hari. Okey, terima kasih untuk hari ini. Saya dan Uyaina undur diri dulu. Kita sambung dengan Selamat berzumba. Bye semua. Kita tepuk tangan je.